أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala beri lagi peluang dan ruang kepada kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah, sama-sama dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah seperti mana yang dituntut ataupun diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama duduk dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan, majlis yang didoakan oleh para malaikat barang siapa yang singgah ataupun duduk di dalam majlis ilmu tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak tangguh dulu sementara kitab Tanbihul Ghafilin. Kita tangguh dulu sementara kitab Tanbihul Ghafilin, dan insya-Allah kita sambung pula Pahraya. Pahraya dah insya-Allah. Lama tak lama mana. Dah jadi malam ni nak buat apa? Malam ni insya-Allah sedikit sebanyak nak berkongsi berkenaan dengan persiapan kita. Lagu mana persiapan kita ni semua yang akan menjadi tetamu Allah, yang akan menjadi tetamu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yakni satu bulan yang sangat besar kelebihan dia, yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman dan orang mukmin. Kerana apa? Kerana di dalamnya terdapat banyak kelebihan-kelebihan dan terdapat banyaknya keampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang sempat ataupun masuk dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi sedar tidak sedar kita ni dah masuk kepada Syaban tak? Nisfu dah tu. Kedak lagi. Nak masuk dah. Fasa-fasa akhir dalam bulan Syaban, dan bilalah dalam keadaan lagu tu tak lama dah nak menempuh akan satu bulan, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ni pilih kita di kalangan orang-orang yang sempat masuk dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah tuan-tuan, jadi kita nak masuk bulan Ramadan, maka tidak ulama-ulama dahulu dia suruh ataupun dia ajar kepada masyarakat
ataupun ajar kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak pondok madrasah dan seumpamanya supaya buat persediaan lagu mana nak masuk akan bulan Ramadan al-Mubarak, supaya apa? Supaya mudah-mudahan masuk dan keluarnya kita dalam bulan Ramadan kita mencapai akan kemenangan. Nah, terutama buat persediaan mengenai rohani yang ramai orang tak ambil heran lah mana. Sungguh. Kalau persiapan jasmani itu banyak orang buat persiapan dia. Dah, banyak persiapan untuk jasmani. Untuk makan minum. Untuk pakaian. Dah. Bukan kata Ramadan, hak raya tu siap dah. Dah. Termasuk lagi bulan puasa ni. Maknanya hak raya tu siap dah persiapan dia. Apa dia? Banyak dah dengan pakaiannya, dah dengan tempahan kuih-kuih rayanya. Siap dah. Salah ke? Tak salah tuan-tuan. Tapi yang menjadi kesalahan ramai di kalangan orang-orang Islam, umat-umat Islam hari ini suka terima ataupun dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dalam keadaan suka dia tu suka kerana apa? Kerana dapat cari dunia ataupun cari duit sama suya dak yang mana yang pada bulan lain susah nak dapat. Dah, hak itulah yang sangat-sangat duka citanya. Kita orang beriman orang mukmin. Jadi tiap-tiap tahun masuk bulan Ramadan sama sahaja, tak ada persiapan, tak ada persediaan. Sedangkan nak masuk bulan Ramadan ulama-ulama ajar buat persediaan. Sebab bulan Ramadan bulan untuk kita dalam tempoh pertandingan dia panggil. Kalau mudah nak faham lah. Betul lah ada ulama kata madrasah sebagai madrasah, ada yang kata sebagai bulan tarbiyah. Tapi sebelum nak masuk kepada bulan tarbiyah, sebelum nak masuk kepada madrasah Ramadan, maka kena buat dulu persediaan sebelum daripada kita masuk tu. Supaya apa? Bila dalam bulan Ramadan kita dapat rasa kemanisan, kenikmatan dalam kita buat amal ibadat pada bulan tersebut. Dan tak berat akan anggota tubuh badan kita nak buat ibadat-ibadat tersebut. Allahu Akbar. Dah. Jadi hak paling tidaknya naknya akan persediaan dari segi rohaniyah, roh kita ni. Semangat kekuatan dalaman hati kita ni. Jadi sebagai persiapan ataupun sebagai persediaan nak menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, maka ulama-ulama mengatakan bahawa hendaklah setiap dari kamu ini bersihkan segala dosa-dosa yang telah kamu lakukan terdahulu. Kerana apa? Kerana takut dibimbangi bahawa segala amalan-amalan yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, itu kemungkinan menjadi kurang, jadi malah, dan juga kemungkinan tidak memberi faedah kepada pelakunya, orang yang buat amalan tersebut. Kerana jika adalah ia seorang yang sentiasa dalam keadaan berkekalan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama-ulama sebut jalan pertama, cara pertama, persediaan pertama, persiapan pertama nak masuk bulan Ramadan, kena taubat dulu dosa-dosa hak lama-lama hak yang kita buat. Kerana apa? Kerana kemungkinan dosa-dosa hak lama hak kita buat tu menyebabkan kurang amalan-amalan kita nak buat pada bulan Ramadan. Sungguh. Tak. Kalau tak percaya tengok masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Orang lain boleh semayang sunat ba'diyah qabliyah. Bapa kita tak boleh semayang sunat ba'diyah qabliyah. Bukan sini, tempat lain lah. Nah, kita lepas pada semayang isyak terus tunggu nak semayang tarawih lalu. Semayang sunat ba'diyah pakai tak buat dah. Betul ke tak ni? Bukan sini lah, tempat lain. Kita rakyat hak duk jetih ni. Hak kapur raja, hak jetih. Hak tepi ni alhamdulillah. Dah. Ramai orang yang bila masuk bulan Ramadan dia boleh tak sembahyang tarawih, boleh mari masjid, boleh mari. Tapi nak buat hak yang sunat-sunat tu payahnya. Sedangkan ulama kata
makruh kita meninggalkan akan sembahyang sunat ba'diyah isyak. Kalulah dengan keadaan sengaja kita, ramai orang tinggal. Sebab tu jadi kurang. Sebab tu jadi berat. Sebab tidak bersihkan diri kita daripada dosa-dosa hak lama-lama, hak lampau-lampau, dan tidak melazimi akan perkara-perkara tersebut. Allahu Akbar. Ramai benar. Dah, jadi berat tubuh. Dan kerana dosa yang banyak inilah yang menyebabkan tubuh badan kita berat nak buat amal ibadat. Kerana dosa yang kita buat lama-lama. Banyak tak dosa? Banyak. Dosa dengan Allah banyak. Dah. Dosa dengan Allah Ta'ala banyak kita buat. Hak dia suruh kita tak buat. Hak dia larang kita buat. Dah. Allahu Akbar. Dosa dengan makhluk, dengan manusia banyak. Dosa dengan suami, dosa dengan isteri, isteri dosa dengan suami banyak. Anak dosa dengan ayah, ayah dosa dengan anak banyak. Saing sahabat banyak. Dah, berdosa. Ataupun dosa dengan makhluk-makhluk lain, dengan binatang banyak tak? Banyak juga. Mana? Piak beruk. Bismillah. Dosa dengan binatang banyak tak? Banyak. Habis Ali tanya, piak beruk lagu mana piak beruk? Piak beruk kalau kerana nak seksa dia, maka jatuh dosa. Kalau niat nak mengajar, tak ada cara lain dah. Letak tali, buat hetak era. Maka boleh atas jalan tu. Dah. Tapi kalau niat piak dia bedar dia, dah, kerana nak marah kita ataupun kerana nak khianat ke dia atau nak nyanyi ke dia, oh berdosa. Dah. Tu dosa dengan binatang. Dah, dosa dulu, zaman-zaman kecil dulu. Dah, zaman-zaman muda dulu. Dosa bidah burung banyak. Bidah burung apa? Bidah burung nak buat betul tangan, bukan nak makan nak apa. Dah, oh banyak. Dosa belagu ayah, oh banyak itu. Dah, banyak. Ingat balik-balik dosa berlaku. Dah. Dosa belagu ikan sekaring, ada tak? Ada. Ikan sekaring belagu siapa muncul rebek nying. Kalau ingat balik tu semua dosa-dosa berlaku. Dosa bidah ayah makan padi. Sini ada buat padi tak? Duk jemur padi. Jemur padi apa nama ni, sebelum daripada pergi mesin jadi beras ni, jemur dulu biar kering. Dah. Tak likung dengan pukat, bakal jemur lagu tu je. Atas apa nama ni, atas kembih dan seumpamanya. Ayah mari tengok tak? Bukan mari tengok saja, gini nete-nete makan. Nya bidah ke ayah tu, siapa patah tekak-tekak. Kena molek patah kaki nusuk. Dah, tak tubik-tubik. Sakit dia kata lah, kita tak kata sakit. Dah. Dosa tak? Dosa. Dosa katak kucing, dosa juga. Beli ikan 2 kilo. Dah. Ada 30 ekor, kucing ambil seekor aja. Atas jemurah. Sambil-sambil sia tu. Oh, pusing rumah dia. Dak hambak ke kucing. Natai kucing ni. Padahal seekor dia ambil, bukan ambil belakang tinggal seekor dak. Ambil seekor. Tinggal dak 34 ekor lagi. Tapi kita buat nyanyi ke dia. Allahu Akbar. Semua tu tercatat belaka dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak padam, Allah tak rabah dosa-dosa tu. Melainkan kita ambil jalan. Lagu mana? Taubat balik akan dosa-dosa yang kita buat. Tak ingat dah berapa kali. Tunggu. Dah, zaman-zaman hari tu, zaman muda hari tu. Zaman-zaman kerja hari tu. Zaman duduk dalam perkhidmatan, duduk dalam tentera hari tu. Zaman-zaman hak tak semayang bang hari tu. Oh, zaman-zaman hari tu kak. Dah, ingat-ingat balik lah ni molek dah, tapi ingat zaman-zaman hari tu tu. Dan kerana itulah dosa hak lama-lama kita tak minta ampun kepada Allah, kita tak taubat kepada Allah, menyebabkan kita masuk bulan Ramadan nak buat amalan pun jadi berat.
Hak tu hak sembahyang sunat. Hak sembahyang tarawih pun berat juga. Berat ke mana? Bukan tak buat. Tema kata takbir Allahu Akbar. Susah baca Fatihah. Baca surah pula. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, nak habis. Nak habis. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia pun bangun Allahu Akbar. Tok Imam kata lakum dinukum waliyadin. Tok Imam pun rakaat Allahu Akbar. Dia pun rakaat Allahu Akbar. Sedang molek dia kata. Tak ada baca Fatihah tadi. Tapi nak ayatnya tunggu Tok Imam nak habis baca surah baru bangkit bangun. Bukan sinilah tempat lain. Ramai tak masyarakat di dalam dunia? Ramai. Dah sah tak semayang? Sah. Siapa kata tak sah? Dah ada tak fadilat pahala? Ada fadilat pahalanya. Cuma Allah lihat, Allah tengok kesungguhan kita sejauh mana. Masuk bulan Ramadan, nak qiyam, nak bangun, nak semayang malam tu, kesungguhan hati kita. Allahu Akbar. Tak kata orang sini deh. Tapi hak olik ramai berlaku hak kita jumpanya. Dak lagu tu lah. Nak lagu mana ustaz weh? Lengah lutut ni. Lengah lutut Allah Taala tahu. Dah, Allah Taala tahu lengah lutut, tak cekak dan seumpamanya. Dah, tak boleh bangun qiyam diri duduk tak apa. Tapi nak ayat sini nak bawa hati tu masuk kepada semayang. Oliklah kita. Tunggu Tok Imam habis surah tu baru masuk semayang. Dah, lagu tu. Sebab apa jadi lagu tu? Ni kerana asbab dosa karak-karak hak lama-lama. Dah, tak kata hak lelaki hak perempuan pun ada juga. Tak kata hak tua, hak muda pun ada juga. Hak muda ramai hak elak lagu tu. Dah, padahal tubuh badan tu segar, tubuh badan tu sihat. Dah, nak pergi ke mana boleh belaka, tapi bab semayang, oi minta maaf. Nak takbiratul ula bersama dengan imam. Takbir apa nama takbiratul ihram sekali dengan Tok Imam. Dak, bakal doa. Sebab apa? Cerdik dah tu. Bagi dia cerdik dah tu. Sebab apa? Sebab rakaat pun dak, tak perlu tambah rakaat. Tidak jadi masbuk. Dah, cerdik dah bagi dia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala main-main dengan Tuhan. Takut begitu. Dah. Jadi nak masuk bulan Ramadan ni kita tak asal dah perangai-perangai hak lama-lama, hak lecah-lecah dalam apa nama ibadat lagu tu. Yang menyebabkan kerana lagu tu lah kita masuk dalam bulan Ramadan dan keluar pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak ampunkan akan lagi dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab main-main, lecah dalam ibadat kita buat. Kalau bab bahagian dunia, bab makan minum, kalau lecah tak makanlah mana. Dah, tolak tepi lah awak dia. Buat tom yam, dah campur air, bubur apa nama ni sekerak puyuk air. Dah, dengan repah dia tu sikit lah. Awak dia lecah tak sedap tak habis makan. Tak rasa kelazatan dia. Dah, dalam apa nama ni kita buat ibadat, sesuatu ibadat yang kita buat tu. Jadi sebab kerana itulah takut-takutnya termasuk kita ni semua ni bila Allah Ta'ala pilih masuk bulan puasa, bulan Ramadan dalam keadaan masuk tu masuklah dan keluar, Allah Ta'ala tidak ampunkan lagi akan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Kita sebut dah sebelum-sebelum ni yang mana pernah Nabi SAW masuk ke masjid dan Nabi nak naik kepada mimbar masjid, nak naik menyampaikan khutbah. Di anak tangga mimbar pertama Nabi aminkan doa. Naik tangga mimbar kedua Nabi aminkan sekali lagi doa. Dan naik tangga mimbar ketiga Nabi aminkan sekali lagi doa, tuan-tuan. Jadi lepas daripada selesai segala urusan tersebut, lalu sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dengar kamu mengaminkan doa tapi kami tak dengar siapa dia yang jom baca doa tu. Lalu Nabi kata doa pertama iaitu doa yang dibaca oleh malaikat. Malaikat kata celakalah, suwelah, punah jahanam lah, tak pakar lah. Mudah bahasanya lah.
Tak pakai tu kita rekod lah tu. Dah, hak mudah bahasanya. Celakalah barang siapa hak masuk dalam bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, Allah tidak ampunkan dosa dia. Allahu akbar. Malaikat kata celaka. Nabi, amin. Perkenankanlah ya Allah. Nabi kata. Nabi kata perkenankanlah ya Allah. Agak-agak Allah tolak tak tu? Tak tolak. Maka takut, bimbang kita ni. Dah, bila masuk bulan puasa tu, bulan puasa, sama saja. Allah dah ampunkan lagi dosa-dosa kita ni. Allahu akbar. Ramai dak orang ambil fikir hal ni? Tak ramai. Tak ramai orang ambil fikir. Dah. Tak ramai orang yang ambil fikir lagu mana nak buat, lagu mana nak selamat ataupun jalan lagu mana supaya tak termasuk dalam doa yang didoakan oleh malaikat yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kedua iaitu doa malaikat kata celaka juga barang siapa yang ada mak ayah tapi dia tak khidmat, tak ambil jalan nak beli syurga daripada mak dan ayah dia. Maknanya ada mak ayah lak saja-saja, tak khidmat, tak bakti. Hak yang kita sebut dah sebelum ni. Dan yang ketiga, barang siapa yang celakalah bagi dia yang disebut akan sirah Nabi, Nabi, nama Nabi tapi mulut kedekut pahit nak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga doa ni dibaca oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak fokuskan di sini hak yang mula-mula tadi tu. Allah. Dah, balik renung, balik dengung, aku dosa banyak dengan Allah. Aku ni dosa banyak sungguh dengan Allah Taala. Allah Taala tak pelik sikit abuk kita banyak dosa. Dah, sebab kita bukan maksum seperti para nabi, para anbiya. Kita ni banyak buat salah, banyak buat silap. Dah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 80, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh, bukan taubat gurau main. Walaupun taubat jatuh semula atas dosa, atas maksiat tersebut, tapi Allah suruh taubat. Dah. Allah suruh minta ampun. Allah suruh minta maaf ke dia. Sebab tu Nabi SAW kita biasa dengar dah, ataupun ustaz-ustaz penceramah royak sama dah, bab taubat ni Nabi sentiasa taubat minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila? Tiap-tiap hari dia minta. Walaupun tak ada dosa Nabi ni, walaupun tak ada kesalahan, kesilapan yang dia buat, tapi dia sentiasa minta keampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana nak ajar akan umat-umat dia ni, hak yang tidak maksum ini, supaya balik kembali pada Allah, minta maaf, minta ampun dengan Allah, langgar-langgar perintah Allah, minta ampun pada Allah. Nabi nak ajar kok tu. Dah. Tapi kita ni tak khabar, banyak dosa, bertepek-tepek, berdaki-daki, berkudih-kudih. Kalau saya elok kain plekat tu, Allahu Akbar, penuh. Kalau selok kain sembahyang tu penuh, dalam jubah tu penuh dosa, bertepek. Dah, tapi tak berasa nak taubat, nak minta ampun pada Allah. Dah, tak berasa sebab apa? Berasa molek, berasa sempurna, berasa kita tak ada dosa. Dah, sebab tu biar ringan mulut ni istighfar, astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Ringankan mulut, mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa, terutama dosa hak lama-lama. Walaupun learning kita molek dah, kita comel dah, kita boleh istiqamah dah. Tapi dosa hak lama ni, hak yang menyebabkan bakak-bakak, karak-karak dia, kita tak boleh nak rasa kemanisan ibadah kita buat. Dalam bulan puasa kita tebang dah buat tu, betul tak? Tebang dah. Kalau buat 20 rakaat tambah 3 lagi witir, tebang juga. Dah, biarlah orang nak balik tu baliklah. Aku nak istiqamah macam nak buat ni.
Hak buat 8, buat 8. Witir 3 jadi 11, buatlah. Hak nak buat 4 tu, buat 4 lah, ikutlah. Dah. Tebang dah, tebang juga. Hak witir tu tak aja tinggal. Dah. Tapi berapa? Bila habis saja bulan puasa, bulan Ramadan, cabut belaka dah. Allahu Akbar. Tak nanti ke habis bulan Ramadan, tak habis bulan Ramadan lagi habis dah. Dah, kalau dulu dah itu. Ulama-ulama dulu sebut bulan tarbiyah, madrasah Ramadan, dah bulan asuhan. Asuh supaya apa? Nak asuh, nak buat bekas 11 bulan lagi nak balik takut semula tu. Dah. Tapi hak 10 boleh kira. Dah. Hak 10 pertama tu boleh kira lagi. Hak 10 kedua tu renggeh dah sikit. Tapi hak final, hak ni cabut nyacai banyak. Nak pergi beli luar jing lah, nak pergi beli kuih jual murah-murah malai lah. Macam-macam ni. Dah. Hak ni lah yang menyebabkan ramai orang-orang kita. Tak apa ustaz kita buat di rumah. Boleh buat di rumah, tak ada masalah lah. Dah. Tapi kebanyakannya bila adat kau tu, galik adat kata, pakai dak dah lah. Pakai dak dah. Macam orang pak semayang, orang semayang 4 rakaat. Dah, semayang tarawih 4 rakaat. Balik nak buat witir di rumah dia kata. Pakai balik di rumah, ondek-ondek, tiri mandi, ayam golek, awak sudah lalu. Pakai dak dah. Dah, tak ada dah. Semayang pakai tak ada dah. Sebab kekuatan tu tak ada, tuan-tuan. Sebab itulah bulan puasa, bulan Ramadan dah afdal. Kalau semayang nak qiyam tu qiyam lah. Dan semayang apa nama ni witir, semayang sekali dengan tu imam. Berjemaah afdal qatu. Dah. Sebab apa? Dia antara nak cari kekuatan. Sebab kita tak biasa buat witir dah bulan Ramadan. Walaupun Nabi SAW sebut, jagalah. Di antara wasiat Nabi SAW sebut 3 wasiat tu. Dah. Sembahyang sunat duha. Dah, sembahyang sunat witir. Puasa 3 hari dalam sebulan. Wasiat Nabi SAW jangan tinggal. Hak sunat witir tu bukannya bulan Ramadan je, bahkan bulan-bulan lain Nabi suruh buat. Tapi tak payah dah kita nak jumpa. Bila pula jumpa witir? Bulan Ramadan. Akan setahun akan datang semula. Padahal witir ni tak berat pun. Dah, bila boleh buat witir? Lepas pada sembahyang isyak boleh buat dah. Dah, kelas-kelas tamadah, kelas-kelas hak baru nak belajar. Dah, nak nanti malam nak bangun semula tak gerak. Maka buat segera. Lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang sunat apa nama ba'diyah isyak, tambah lalu witir. Habis-habis afdal, habis-habis sekurang-kurang afdal 3 rakaat. Tak urak juga 3 rakaat. 1 rakaat sudah. Ba'diyah 2 tambah witir so. Baru-baru mula-mula nak belajar. Tak apalah. Dah. Macam budak-budak lah. Belum dia boleh jalan, dia niti dulu sikit-sikit. Ke berlari mesti legak lalu. Tak ada. Dia bertatih dulu. Lepas tu rebah. Nak bangun pula. Lagu tu juga kita dalam amalan. Nak buat hak berat-berat, hak banyak selalu tak gerak. Buat sikit-sikit dulu. Macam duha sama. Dah. Nak buat 2, nak buat 4, nak buat 8, nak buat 10, nak buat 12. Dah. Nak buat 12 lah. Boleh lah awak sekali tu. Lepas tu tak pakai tak buat dah lah. Sebab apa? Sebab berat berdoa. Maka buat 2 dulu. Dah. Lagu tu. Jadi nak bina amalan-amalan dalam bulan Ramadan supaya apa? Supaya kita boleh buat bila keluar daripada bulan Ramadan. Dan di antara tanda-tanda makbul ataupun tidak makbul amalan-amalan hak kita buat dalam bulan Ramadan, boleh istiqamah ke tidak akan amalan tersebut. Dah. Sebelum bulan Ramadan tak boleh mari masjid. Bulan Ramadan boleh mari masjid, boleh mari surah, boleh mari balasah.
Habis bulan Ramadan ataupun tak ada nak habis, tak boleh nak mari dah, hilang dah, tak ada radar dah, tak jumpa cari dah. Tu tanda-tanda dia tak masuk buk dia panggil. Takut-takutnya. Dak, ia ada tanda. Supaya orang nan ni lah, orang nan ni ada tanda. Dak, buah bunga, buah pula molek ke tak molek, sedap ke tak sedap, jadi ke tak jadi, ada tanda belaka. Ibadat kita pun sama juga. Buat tu buat, Allah terima ke tak terima. Terima tak terima tu nak kepada tanda-tanda dia. Allahu Akbar. Macam lagi haji pergi ke Mekah lah. Dak, Allah terima tak terima haji ataupun umrah yang dia buat. Tengok pas pada dia balik. Walaupun sebelum pergi ni tangga masjid tak kenal, tangga surau tak kenal. Dah, tapi pergi kat sana Allah Taala buka pintu hidayah, pintu kekuatan kepada dia. Dah, dan balik tengok perubahan, boleh istiqamah. Hak tak tinggal, hak yang tinggal masjid jadi tak tinggal masjid. Hak yang tinggal sembahyang sunat sebelum jadi tak tinggal sembahyang sunat. Hak yang tak jaga sembahyang fardu jemaah sebelum pada ni, dah bila gi dah ke Mekah, gi dah depan Kaabah, ziarah dah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berasa yakin, berasa kuat dah, berasa kekuatan tu nak jaga. Tu dia panggil ibadat-ibadat dah yang makbul, yang Allah Taala terima. Bulan puasa pun samalah juga, lebih kurang lagu tu lah. Dah. Cuma sembahyang tarawih je tak ada dalam bulan lain. Jangan awak lebarlah. Dah, lepas habis puasa duk beripun belaka, dah anak-anak duduk rumah tu tak balik lagi tempat masing-masing. Mudah-mudahan tahun ni dah boleh rentah negeri dan seumpamanya. Dah ayah kata marilah kita bakat sembahyang tarawih malam ni. Nak ganti hak tak pergi. Hak hari tu. Dah, hak 2 malam lepas, hak 3 malam lepas. Tak ada dah. Dah, tak ada dah. Dan malam Ramadan, bulan Ramadan, tiap detik, tiap masa dia Allah berkati akan waktu-waktu dia, tiap-tiap masa, tiap-tiap detik. Jadi sangat-sangat rugi kalaulah kita tak buat persiapan dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah suruh taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la tukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata lagi, mu kena taubat sungguh-sungguh dengan taubat nasuha. Kita ni banyak dosa, banyak buat salah, banyak buat silap, banyak buat kesilapan. Dah, mudah-mudahan Tuhan kamu, yakni Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, mudah-mudahan, dan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Ni janji Allah. Orang yang taubat, orang yang bersih akan dosa-dosa dia, dan Allah nak ampun dosa. Allah Ta'ala ni kita nak pergi ke dia sedekah, dia sedepa nak unggah ke kita. Allahu Akbar. Nah, dia nak ampun sangat dosa-dosa kita, tapi tengok sejauh mana kita minta dengan dia. Jauh mana kita nak pergi ke arah dia. Dia nak tengok arah kat tu. Nah, jadi dia nak ampun. Kita harap Allah ampun dosa kita, minta keampunan Allah. Dan kita harap juga dengan pengampunan-pengampunan tersebut Allah masukkan kita ke dalam syurga yang sangat-sangat kita nak. Nah, malam Ramadan, bulan puasa, minta sama. Tok Imam minta, kita minta sendiri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dah, Tok Imam minta sama. Dalam bulan Ramadan tak aja lala, tak aja lupa. Minta apa dia? Minta redha Allah dan minta nak masuk syurga Allah. Dah. Datuk Imam minta, kita tak tahu, pakai amin je. Dah tak apalah, amin pun amin lah. Tapi nak sini, nak supaya Allah ampunkan kita, Allah redha kita, dan Allah masukkan ke dalam syurga. Syurga mana? Syurga hak yang di bawah dia mengalir air-air sungai. Allahu Akbar.
Tak boleh nak bayang di akal kita lagu mana. Dah, mahligai syurga yang Allah Taala beri dah kepada kita, kepada orang beriman, orang mukmin ni. Ulama-ulama kata kalau duduk di atas padang jarak, padang terkukur, hak tak ada bangunan, hak tak ada pohon kayu, hak tak ada gunung ganang, maka pandanglah seluas sejauh sayup mata memandang ke arah depan. Tengok ke arah belakang, tengok ke arah kanan, tengok ke arah kiri. Tengoklah pak penjuru tu seluas mana mahligai rumah yang Allah Taala sedia untuk kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok. Luah dah, Allah luahnya. Dan di bawah dia pula ada sungai mengalir. Allah comelnya. Dah, ulama kata ada 4 jenis batang sungai. Sungai madu, sungai arak, sungai susu, sungai air sejuk. Minumlah sepuas-puasnya. Tu kat mana tu? Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala janji nak beri. Dah, atas dunia ada tak? Tak ada barang ni. Kita pergi Terengganu, tengok kat Cendering tu, belah kanan tu, dah masuk kau tu, pergi masuk dekat apa nama ni, Istana Syarqiyah. Sultan duduk tu. Oh lawa. Takjub, kagum, tengok tiang, tengok pagar tu, takjub, kagum dah. Tapi nak banding dengan mahligai yang Allah Taala sedia di syurga, tak ada banding. Tak ada bandingan. Dah. Sebab apa? Tak boleh nak bayang di akal kita lagu mana kehebatan Allah Ta'ala buat. Atas dunia kita tengok tu hebat dah. Dah, arkitek-arkitek buat tu. Tapi hak ni arkitek Allah Ta'ala yang buat ni. Lagi-lagilah. Comel, lagi-lagilah takjub. Dah, ada sungai lagi. Atas dunia mah kita ada sungai juga bawah rumah. Tapi bukannya sungai arak, sungai madu. Bukannya sungai susu. Bukannya sungai sejuk. Sungai Aicha. Dah. Bawah rumah kita. Dah. Sungai mengalir seperti dalam syurga ni tak ada. Allahu Akbar. Jadi bila Allah janji lagu tu, tak ada berasa kalau kita nak Tak ada berasa kalau kita nak Kalau tak ada, tu tanda-tanda hati kita ni mati. Tak jelera, tak berasa nak janji-janji Allah Taala janji. Dah, Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala beri peluang pada kita masuk bulan Ramadan. Allah Ta'ala beri kepada kita ni, kita gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Tak sedah hak seperti hak lepas-lepas sebelum ni. Kalau boleh, hak tahun ni, hak akan datang ni, lagi comel, lagi molek, lagi sempurna, dan lagi kemah. Kita perkemahkan amal-amal ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada hari yang tidak dihinakan oleh Allah akan nabinya, hari kiamatlah, dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan dengan nabi, dan cahaya iaitu daripada hasil iman dan amal-amal soleh mereka berjalan seiring di hadapan mereka dan di kanan mereka. Allahu Akbar. Atas dunia dan juga di hari kiamat, hari akhirat sesok. Akhirat ni gelap. Amalan yang kita buat kalau Allah Ta'ala tak terima, dah tak ada hasil, tak ada manfaat, tak ada faedah dia panggil. Dah. Jadi kita nak ibadat kita buat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Dan kalau nak Allah Ta'ala terima, kena buat habis baik, habis comel. Dan syarat dia di antaranya kena istighfar, taubat dosa hak lama-lama, hak lepas-lepas. Sebab amalan ibadat yang dibuat oleh orang yang fasik, Allah tolak, Allah tak terima. Allahu Akbar. Dah, Allah tolak, Allah tak terima amal ibadat dibuat oleh orang fasik. Dah, buat tu buat tapi tak ada hasil. Dah, atas di akhirat esok teraba-raba, tergagal-gagal nak cari syurga, rupa-rupanya petak api neraka. Allahu Akbar. Nak ambil jalan syurga, rupa-rupanya salah masuk lubang-lubang, kawah-kawah api neraka, lorong-lorong api neraka. Allah boleh buat belaka. Dah. Jadi berjalanlah mereka itu dengan cahaya-cahayanya. Dah. Tak sesatlah, tak petak kosilah, tak jatuh dalam lubang neraka lah. Sebab apa? Ada cahaya. Atas dunia pun lagu tu juga. Dah. Bila nampak halal haram, bila nampak dah hak mana Allah marah, hak mana Allah Ta'ala larang, jalan dunia kita nak berjalan pada akhirat ni comel.
Ni tidak, kadang-kadang kita mari dengar, kita mari belajar, kita mari masjid, mari kuliah. Aku berasa tak boleh pergi benar. Sebab apa? Kau dengar, kau speak, kau sekak, kau payuh. Kalau lagu tu lah tuan-tuan, tengok. Kalau lagu tu kita makin dengar, makin payuh berasa, makin speak rezeki kita, makin payah nak nampak jalan-jalan keluar. Kalulah kita pun ambil jalan pakai tinggal, nescaya kita tepuh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita sanggup teruk semacam, kita sanggup langgar semacam. Padahal hak yang jadi sekak, hak yang jadi sepik tu kerana apa? Kerana pantang larang yang Allah Ta'ala buat kepada orang-orang beriman, orang mukmin, supaya apa? Tidak jatuh atas jalan kebinasaan. Ni hak orang pun hak dia pun hak dia. Dak halal haram tak kira, pakai bedah belaka. Ramah hak ni. Hak tak layak pun jadi layak. Ramah hak ni. Jadi hak lagu tu takut, dak takut-takut makan makanan daripada bara-bara api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkatalah oleh mereka pada hal orang-orang munafik dan kafir itu meraba-raba di dalam kegelapan. Orang munafik, orang kafir-kafir ni. Dan orang munafik ni orang yang rosak, munafik nifak yang rosak akan amalan-amalan mereka. Teraba-raba, raba ke mana? Dak tak jumpa cari jalan. Kalau kita duduk gelap lagu mana? Tengok orang buta. Orang buta ni kita nampak. Raba-raba gagal-gagal dia cari nak nitah jalan dak. Jadi ibaratkan kita di hari akhirat esok, kalaulah buat amalan Allah Taala dak terima, lagu tulah dia. Banyak tu banyak tapi Allah dak terima. Dak. Dak dulu kan celik atas dunia. Di hari akhirat Allah boleh butakan mata kita. Dak. Dak dulu boleh dengar, di hari akhirat Allah boleh tulikan telinga kita. Dah dulu boleh berjalan, di hari akhirat Allah boleh buat kita ni ngesok jalan dengan dada. Allah. Tak pelik bagi Tuhan. Tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami akan cahaya kami dan ampunkanlah kami, sesungguhnya Engkau berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu itu. Jadi Allah Taala suruh taubat. Kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Kalau boleh masuk bulan Ramadan ni clear dosa-dosa tu supaya boleh berjalan molek bulan puasa. Kalau nak tanding tu biar boleh menang orang kata. Dah sebelum pada tanding ni berlatihlah sungguh-sungguh, buang dosa, berlatih sembahyang, berlatih sembahyang sunat, berlatih baca Quran, berlatih berzikir. Latihan tu supaya bila masuk di tempat bertanding selama sebulan, 30 hari kau, 29 hari kau, boleh tanding dengan molek. Dan tubik boleh piala kemenangan. Tu baru jalan. Ni tak ada persediaan, tak ada persiapan apa nak masuk tanding. Masuk tanding, masuk. Tapi awal-awal lagi. Rebuh guli batin golek. Kalah. Jadi tak sel lagu tu. Jadi kita nak mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan ni siap sedia dah rohani kita. Siap sedia dah kekuatan rohani kita ni supaya nak berhadapan dengan apa nama ni, dengan amalan-amalan ibadat-ibadat ni. Lo ni kena paksa diri dah. Slow-slow koh-koh kena paksa diri dah. Hak mana hak yang jauh tak mari masjid tu koh-koh marilah weh. Koh-koh nampak ita-ita lah jalan-jalan ke masjid. Takut kerana apa? Takut kerananya malaikat kata bila-bila mari masjid, bulan puasa tak mari time raya aja. Duduk sengih nak masuk apa nama pintu masjid, malaikat kata, orang mana pula mari ni aku tak je nampak lagi ni. Kalau lagu tu lah sudahlah kita. Kalau lagu tu sebab ada orang time raya mari, raya haji, raya puasa mari masjid. Hari lain tak ada, sibuk memanjang. Tak sel lagu tu. Tak sekong pintu masjid dengan dia ni, tak sekong muka dia. Kalau dia tak sekong ni sudahlah. Tapi bukan sini lah, part lain tu. Jadi mudah-mudahan Allah Taala ni terima kita, terima amal ibadat kita dan terima taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan. Jadi insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Minta maaf banyaklah lebih dalam 15 minit je tu. Lebih sama start ni. Nampak mana?
Dak. Dak. InsyaAllah deh sambung akan datang. InsyaAllah kita sambung kitab Tanbihul Ghafilin kita tu lepas raya lah. Sebelum ada kuliah sehari dua gini, maka kita apa nama ni, beri tazkirah kata sebagai peringatan semangat nak masuk bulan puasa ni, biar ada persediaan. Persediaan hak makan minum tu banyak dah. Daging penuh peti, air penuh peti, sayur lobok ada belakang. Kalau buka peti tu berjatuh berdebok kadang-kadang. Banyak dah. Nak nanti stok hak siapa ke bulan puasa sebulan. Tapi hak dalam rohani ni tak ada lah mana. Jadi mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Allah Taala, kuliah-kuliah kita hak start pada ni, siapalah kepada bulan Ramadan tak banyak dah sekali dua kali aginya. Kita setuh pasal semangat nak masuk, nak cari kekuatan dalam bulan Ramadan sebagai persediaan kita. Insya-Allah tuan-tuan deh. Minta maaf banyak ada salah silap terkasar bahasa. Baik, dalam bulan Ramadan dia tak asyik sembahyang tarawih. Dia nak sembahyang qada. Hak dia tinggal sembahyang dulu-dulu. Tak apa kau, tak ada masalah. Sembahyang bulan Ramadan ni tak kira lah nak sembahyang apa pun maka ada pahalanya. Tak nanti kita niat apa nama ni sebagai niat tarawih. Cuma pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang susunnya, yang buatnya. Jadi nak sembahyang lain pun boleh, tak ada masalah. Tak nanti ke sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat taubat, sembahyang hajat, sembahyang apa. Tak nanti kepada 20, tak nanti kepada 8. Tapi hak tarawihnya tu, hak dalam apa nama ni zaman Sayyidina Umar tu dia buat 20 lah. Buat 20. Tapi nak ayatnya baginda Nabi sallam buatlah berapa kita cakap 2 buat 2, cakap 4 buat 4, cakap 8 buat 8. Ada orang cakap 50, buat 50. Boleh qada 50. Kalau buat 2 boleh qada 2. Kalau buat 4 boleh qada 4. Tak sembahyang sunat tarawih tapi niat sembahyang sunat qada lain, boleh, tak ada masalah. Besar lagi ganjaran pahala tu. Sebab apa? Banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Sebab apa? Sebab tu Nabi sebut man qama ramadanan, barang siapa yang mendirikan dalam bulan Ramadan. Mendirikan ni Nabi tak kata barang siapa yang sembahyang tarawih, tapi mendirikan dengan sembahyang. Sembahyanglah apa-apa pun. Hak qada zaman tak sembahyang dulu, hak nak qada sembahyang sunat ke boleh, tak ada masalah. Tak imam sembahyang tarawih, kita nak sembahyang qada, tak ada masalah, boleh. Hak yang daknya pakai tak buat langsung belaka-belaka. Hak tu. Hak tu pakai tak buat langsung. Tak asyik lagu tu. Kita nak biarlah, paksa dirilah juga ke mana pun. Kadang-kadang kena tebeng, orang kata kena tebeng. Kena tebeng, kena enjar, kena gohik juga. Bab ibadat ni sungguh tak ada orang boleh tolong kita bab ibadat. Kalaulah kita tak minta tolong dengan Allah dan kita tak ikhtiar jalan nak ke arah tu. Bab rezeki, bab makan minum boleh tolong, tengok susah, tengok payah. Tengok masjid kita, hak tak ada rezeki, hak payah cari makan minum. Ada sediakan infak makanan. Ambil lah, ada masalah, boleh ambil. Hak tu orang boleh tolong. Tapi hak ibadat ni tak ada orang boleh tolong. Kalaulah kita ni malas nak buat. Sebab itulah dah makin usia makin lama, kalau malas lagi nak buat amal ibadat, Allahu akbar, takut-takut tanda-tanda tak molek. Terutama nak kepada hampir kematian. Hak tu kita takutnya. Umur makin lama makin tua, tapi makin lama makin jauh pada Tuhan. Makin lama makin tak pakar, makin lama makin tak jauh harus. Tak sil lagu tu. Orang makin lama ni makin nak balik Tuhan. Mudah-mudahan. Minta maaf banyak, wallahu taala. Ada soalan lagi? Sama sekali di bunuh binatang dalam bilik air. Sebab banyak bilik air. Maka kita bersyukur je lah, kita pasti dia jatuh dalam tanah lah. Boleh tak boleh tak? Nombor dua, banyak hari kita berpuasa tapi kita banyak nonton televisyen atau movie, adakah paling macam mana tak ada? Soalan pertama, semut banyak dalam bilik air. Nak buat lagu mana? Nak ambak dia? Larilah, aku nak mandi ni, aku nak berak ni. Duk tengok kita lanjai berak dalam seumpamanya. Lari-larilah, aku nak berak ni. Tak kalau lagu tu kita pun nak ambak dia. Tak lari dia dah. Kalau boleh ambak kau lari mujub nah. Karamah dipanggil tu. Nanya.
Jadi nak buat lagu mana? Kita pun sembuh air, cucu air, dia pun jatuh tu. Tak. Kalau jalan lagu tu, tak apalah, tak ada masalah. Tak. Kalau hak yang berdosa, hak haramnya, kita igat seko-seko, kita retuh seko-seko. Retuh kepala, retuh tangan belah kanan, belah kiri. Lepas tu retuh pula punggung dia. Kalau lagu tu seksa dia berdosa. Bukan semut saja, benda lain pun samalah. Dah nyamuk, nate nyamuk ni kita pun tepuk slow, tak apa lagi. Kita retuh sayak dia. Nate ni ketik aku nak semayat ni. Retuh apa nama hak mucung dia, hak jom cocok kita tu. Ada so kita retuh. Hak tu menyeksa binatang tu berdosa. Kalau nak bunuh dengan mampu kerah lalu, tak apa. Lagu tu. Dah nombor 2, lagu mana kita bulan puasa? Dah kita duk lenggak TV, lenggak televisyen. Lagu mana? Kalau lenggak perkara-perkara hak molek, ada manfaat, adanya pahala. Kalau lenggak hak tak pakar, hak tak jurhara, kuranglah pahala. Daripada RM1 jadi 20 sen. Dah, sebab apa? Bila bulan Ramadan, bulan puasa ni siap dah, tak masuk bulan puasa lagi. Channel siaran-siaran, program-program yang TV susung ni siap belakang dah. Malam ke-27 dah, bersama dengan Awi. Tengok dah, siap belakang dah ni. Tak usah bimbang, siap belakang dah. Labu Labi ada belakang dah, ada siap belakang dah channel-channel. Jadi kita ni tengok mana hak siang ni, lagu mana, pahala dia lagu mana. Kalulah yang boleh melalaikan kita, melarakan kita, yang boleh kurang akan pahala-pahala kita, maka jauhilah akan perkara-perkara tersebut. Walaupun tidak membatalkan akan puasa, tapi mengurangkan pahala puasa. Hak ni orang ramai orang tak ambil syakna. Dia tak batal puasa tengok TV. Siapa boleh kata batal? Dah, hak yang tu hak mustahaknya mengurangkan pahala puasa. Gi bazar Ramadan, gi bulan puasa. Dah. Kita gi tak. Kalulah mustahak sangat, kalau tak gi boleh mati kita. Ataupun kalau tak boleh nak buka puasa, tak boleh nak makan minum, kena gi. Kalau gi saja-saja gi lewat panggil, gi tengok-tengok dak, tengok kuih gapo mek jual, bukan tengok kuih, tengok mek. Kalau hak lagu tu kak, baik tak sok gi lah. Baik girang patah, girang dalam laut, girang dalam apa nama, dalam baru-baru, ataupun girang dalam kebun-kebun kelapa sawit. Hak tu molek lagi. Tapi tak sedap lah. Dah. Nak pergi kat arah tu. Kalau lagu tu. Dak sungguh sebab kita ni puasa start daripada subuh tu nak buka pula tu sampai gorek tu. Dak belah-belah je. Belah-belah je pula. Dak mana lama. Nak ke habis, nak ke buka puasa ni. Dah, tanya cikmu lambat lagi ke buka puasa? Lambat lagi abahmu, halah lah. Hari pertama mula-mula. Dah, lambat lagi abahmu lah sementah-mentah lagi. Puas duduk saja. Dah, girang mutu pusing bazar Ramadan. Dah, sebab tu Nabi kata di akhir apa nama ni zaman, umat aku ni banyak yang puasa, dah hanya lapar dan dahaga semata-mata. Boleh lapar, boleh dahaga, pahala tak ada. Allahu akbar. Deh. Jadi atas iman kita lah nak tengok TV, bukan kata haram. TV ni tak haram, channel dia tu. Siaran-siaran dia tu. Bukan kata bulan puasa saja, bulan tak puasa pun. Sebab itulah kalau orang hak pegang TV ni, negara kita ni orang Islam dah. Tapi minda dia ni. Gorek tayang gapo dia. Susung biar kena dengan hak agama nak boleh. TV ni ada pak comel. Bila hak comel? Pagi tu dak santapan rohani, baca hadis, baca ayat Quran. Dah bila hak comel pula nak balik dulu kat aren. Pukul 12 ni baca Yasin. Nak baca ayat kursi. Comel situ. Hak lain tu gak berselerak habis. Mudah-mudahan lagu tu lah deh. Atas iman masing-masing nak tengok. Ada orang tengok perbuatan kayu ada tengok lagu. Ada juga lagu tu. Ada. Tapi jangan terbaik main. Dengan pandangan tu lah boleh mari macam-macam. InsyaAllah deh sambung pula akan datang.
15 minit dah. Boleh tanya deh. Kayak masuk ke pukul 10 selok kita nak balik ni. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.